Khabar semua? Jumpa lagi kita dengan chapter yang terakhir. Kita bincang tentang etika dan peradaban setempat yang mengkhususkan pengkajian tentang masyarakat di Sabah dan juga di Sarawak sebagai satu kajian kes, dan kita bercakap juga dengan masyarakat, membincangkan juga tentang pribumi yang lain. Okey, pertama kita bercakap tentang etnik Sabah. Etnik Sabah dikatakan yang kita bincang iaitu peradaban Dusun Sabah dikatakan muncul pada tahun 518 Masih, ya, atau 1500 tahun yang dulu, dengan di bawah pengaruh peradaban India yang dibawa oleh para mubalik Hindu dan Buddha. Memang kita tahu bahawa pada waktu itu memang Hindu dan Buddha memang menjadi asas kepada peradaban awal pada itu. Negeri Sabah mempunyai tidak kurang daripada 30 etnik suku kaum. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai suku, banyak suku yang ada sebenarnya. Suku yang terbesar seperti Kadazan, Dusun, Bajau dan juga Murut. Suku kaum yang lain seperti Sendayan, Bisayak. Bisayak ini juga ada dekat Sarawak, di utara, yang bersepadanan dengan Sabah. Iranun, Rungus, Kimarang, Hijau, Rundayeh, Upian, Binadan, orang Sungai, orang Tatana, Tagas, orang Brunei, orang Suluk yang ada kaitan dengan sebelah Filipin itu dan lain-lain. Kaum Kadazan Dusun merupakan nama kaum Bumiputera asli yang terbesar di Sabah dan dikatakan berasal daripada Indochina yang kebanyakannya penghijrahan yang berlaku. Kaum etnik ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat keresahan tradisional yang barangkali sudah dibincangkan dalam penulisan sebelum ini, yang mana penulisan artikel atau merupakan assignment. Kemudian kita bincangkan tentang etnik Sarawak. Etnik Sarawak, masyarakat Iban dikatakan antara etnik terbesar di Sarawak di samping Melayu, Cina dan yang lain. Tetapi Cina dan India yang merupakan orang yang berhijrah daripada Cina dan ini. Tetapi kalau etnik yang asal boleh dikatakan sebagai orang asal seperti Iban, Bidayu dan sebagainya, dan juga ada juga orang Melayu yang asal dan juga orang Melayu yang berhijrah. Masyarakat Iban sendiri pun dikatakan berhijrah ke Borneo pada pertengahan abad ke-16. Ramai yang dikatakan daripada utara Kapuas, iaitu bersepadanan dengan Kalimantan Barat sekarang ataupun Pontianak, dan telah menganut kepercayaan penduduk Kalimantan ataupun penduduk Borneo. Kebanyakan mereka berhijrah melalui sungai utama dari arah utara dan ke arah timur. Masyarakat Iban, mereka ini awalnya memang mereka ini hidup berkelompok-kelompok, adanya rumah panjang hidup satu itu, dan dia menjadi kluster-kluster kecil dalam komuniti masyarakat Iban, dan mereka mempunyai pegangan iaitu dipanggil pegangan agama pagan ataupun agama asal nenek moyang, dan percaya terhadap kekuatan roh dan sebagainya. Itu merupakan agama pagan ataupun agama yang dianuti oleh ramai orang Iban sebelum ini. Okey, kalau kita melihat dari segi aspek seni bina rumah panjang, di Sarawak kita mengenali rumah panjang ini di kalangan masyarakat Iban terutama. Ada juga masyarakat yang lain tapi tidak dominan seperti mana kaum Iban. Tujuan utama adalah untuk pertama pertahanan semula jadi, sama ada serangan musuh ataupun binatang buas, dan wujud juga dikatakan sering bekerjasama di antara satu sama lain, sebab rumah itu macam rumah susun yang mana berandalnya adalah sama. Kemudian kalau kita melihat di Sabah juga ada rumah macam rumah panjang rungus, binaan kaum rungus yang dikenali sebagai binatang, atau mewujudkan semangat juga dikatakan sebagai semangat kerjasama dan juga melindungi ahli-ahlinya daripada serangan musuh dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat rumah panjang Murut, seni bina kaum Murut juga dikenali sebagai seperti tulus dan pahun yang dibina atas faktor keselamatan dan juga pertahanan. Dan kalau kita melihat kalau di Sarawak, kalau kita cakap tentang seni bina rumah tinggi, kalau kita melihat dari kaum Melanau itu sendiri, tingginya lebih kurang dalam 10 meter dari aras tanah dan mengelak juga daripada serangan musuh ataupun binatang buas. Dan seterusnya, seni bina dalam bentuk bulat ataupun yang dikatakan sebagai barok, ini terkenal di kalangan masyarakat Bidayu,
yang mana dia berbentuk kon dengan puncaknya dihias dengan lambang burung kenyalang. Fungsinya yang terutama dekat bahagian atas itu adalah untuk menyimpan tengkorak, menyimpan senjata dan juga barang-barang ritual. Kalau kita melihat juga di Sabah misalnya, ada juga dikatakan rumah perahu. Ini orang Bajau lah, orang Bajau. Kerana mereka duduk dekat dengan sungai ataupun di laut itu sendiri, di tepi laut itu. Fungsinya iaitu mengangkut barang dan juga dikatakan sebagai tempat kediaman itu. Okey, kalau kita melihat dari segi aspek masyarakat, keunikan masyarakat pribumi yang ada di Sarawak dan juga Sabah, memang kita mengenali Sabah dan Sarawak ini mempunyai etnik yang pelbagai, sama ada yang dikatakan sebagai masyarakat agraris ataupun masyarakat petani ataupun yang dikatakan masyarakat maritim, iaitu yang tinggal di tepi laut ataupun sungai. Kalau kita melihat masyarakat Iban misalnya dekat Sarawak, dia dikatakan sebagai berasal daripada Sungai Kapuas yang berhijrah dan masuk ke wilayah tengah Sarawak dan beberapa kawasan yang lain. Dan juga kalau juga kita kenal dengan Sarawak, terkenal dengan orang Bidayuh, orang Bidayuh yang berasal daripada Sungkung, Kalimantan dan kemudian juga berhijrah ke selatan Sarawak, iaitu dekat area sempadan iaitu antara Kalimantan, iaitu seperti Bau dan Lunu dan sebagainya. Kemudian juga kita mengenali masyarakat Melayu. Melayu ni ada dua version. Ada yang mengatakan bahawa berasal daripada Brunei itu sendiri. Kemudian ada juga yang dikatakan penghijrahan daripada sebelah Kalimantan Barat terutama. Kemudian juga kita mengenali orang Ulu. Orang Ulu ni sebahagian utara yang terdiri daripada kaum Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan juga Punan. Kaum Kayan dan Kenyah berasal daripada Sungai Kayan yang berhijrah ke kawasan Ulu, Sungai Rajang, kemudian di Baram dan juga Ulu Kemenang. Dan juga kita mengenal orang Melanau yang banyak mendiami kawasan tengah Sarawak, iaitu yang mereka dikenali dengan apa yang dikatakan sebagai kawasan pengeluaran sagu itu. Kemudian kalau kita melihat masyarakat di Sabah misalnya, yang paling kita kenal iaitu popular yang dikatakan iaitu Kadazan Dusun, mendiami di kawasan seperti Panampang, Papar, Tuaran, Tambunan dan juga Ranau. Nama dusun dikatakan diberi oleh orang Brunei yang bermaksud petani berdalaman, kerana pada waktu itu Brunei sempat menguasai wilayah Sabah, yang mana mereka menguasai sebelum diambil alih oleh kuasa luar. Kemudian juga dikatakan ada juga yang dikatakan Murut yang tinggal di kawasan Tenom yang berbukit hingga ke Kelabakan. Nama Murut diberi oleh orang Brunei bermaksud orang bukit, orang daripada pedalaman pegunungan yang terpencil, kerana mereka duduk dekat-dekat yang dikatakan kawasan berbukit bukau ataupun gunung. Kemudian kalau juga dilihat ada juga suku yang dikatakan suku Bajau atau Samak, asal usul daripada Zamboanga, iaitu kalau kita melihat kota Zamboanga iaitu kawasan sebelah Filipina dan Johor. Keunikan mereka memang kita kenal. Kalau orang Bajau ini terkenal dengan kuda mereka. Dan juga dikatakan orang Sulu. Orang Sulu ini adalah orang pulau yang ada kaitan antara Sabah dengan Filipina dan antara kepulauan, ataupun dikatakan orang Sulu ataupun orang Suluk yang banyak mendiami daerah Sandakau, Tawau dan sekitarnya. Kemudian juga orang sungai, tinggal di Sungai Kinabatangan, Sungai Sungut, Sungai Paitan dan juga Sungai Labu. Kesemua mereka ini dikatakan mempunyai etika dan peradaban itu sendiri, yang mana etika dan peradaban mereka itu terlahir daripada keadaan semula jadi mereka. Keadaan semula jadi, misalnya kalau di laut, mereka lebih kepada bentuk etika mereka lebih kepada yang agak sifatnya agak tegas, keras dan sebagainya. Kenapa? Lautan yang mengajar mereka tentang erti ketegasan dan sebagainya. Kalau yang dikatakan yang berada di bukit bukau, mereka lebih dikatakan sebagai masyarakat yang agraris, iaitu masyarakat pertanian. Alam akan memberi mereka suasana yang amat tenteram.
alam memanjakan mereka untuk mereka menjadi orang yang berlemah lembut, dan ia membentuk karakter, watak dan perwatakan semula jadi yang ada di kalangan masyarakat Bumi Putra di Sabah dan juga di Sarawak. Dan ia merupakan sebagai kajian dalam penulisan assignment kita yang kita membincangkan tentang contohnya pesta gawai, pesta keamatan, tentang adat kematian, kelahiran, dan juga perkahwinan dan yang lain-lain. Okey, saya rasa cukup itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita harap kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.